Jadi hebat lagi kalau dua duduk pada seorang. Dialah ulama, dialah ru'asa. Oh, itu hebatnya. Dialah ulama, dialah ru'asa. Dialah ulama, dialah pemimpin. Itu lagi hebat kalau ada macam tu. Warijalud da'wati ila Allah, dan lelaki-lelaki, rijal-rijal dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bebas daripada cinta dunia. Warrukun ilaiha, dan cenderung kepada dunia. Kalau ada jenis bebas cinta dunia, jenis bebas daripada seronok dengan dunia, bebas daripada tamatta', berseronok lebih-lebihan dengan kelazatan-kelazatan dunia. Wa yaj'aluna hidayatun nas, dan dia jadikan nak ajak manusia, nak islah masyarakat dalam jiwa dia, bukan nak collect harta, tidak. Kalau ini ada, ini manusia yang bebas, dan dia berusaha untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi, iaitu sebesar-besar tugas yang mesti dilakukan oleh yang namanya Muslim. Kalau itulah yang kita mahukan, yang namanya asyaraf, kemuliaan hidup di dunia, maka ada suatu perkara yang penting, kata guru kita, maka di sini perlu kita ada tarbiyah. Lalu guru kita namakan kitab ini Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Nak didik jadi elok, kena ada tarbiyah. Mula ke mana? Mula anak-anak lagi, barulah kita akan dapat generasi yang hebat dan hebat dan hebat. Subhanallah. Setakat itu saja 7 pagi. InsyaAllah ada program. Baik, tengok berita sikit dari Al-Aqsa. Sekarang hangat dari Al-Aqsa. Saya duk follow 2 minggu dah Al-Aqsa ni. Kritikal lah, kritikal. Bermula dengan Israel ataupun Zionis masuk mengacau dalam masjid, meruntuh dinding-dinding, meroboh tiang-tiang, membakar kapet-kapet, meruntuh bumbung. Itu kerja Zionis terhadap Masjidil Aqsa. Maka muncullah pemuda-pemuda Palestin yang kental, yang berani, yang kita panggil rijal, berjaga malam sepanjang malam di Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, siap dengan batu, letak atas jadah longgok, tunggu kalau mereka masuk, kita serbu dengan batu. Itu minggu dulu. Keadaan makin teruk apabila mereka membunuh pula, Zionis membunuh. Tidak tahan dengan suasana itu, Palestin pula membunuh tentera-tentera Zionis. Sekarang ni intifadah ketiga telah ditiup oleh Al-Qassam. Intifadah ketiga dipanggil Intifadah Al-Aqsa. Third Intifadah Al-Aqsa. Ketika ucapan intifadah, merasmikan intifadah, pemimpin Hamas yang namanya Al-Misri, dia kata penyelesaian kita dengan orang-orang Yahudi ialah dengan pisau ini. Dia angkat satu pisau, ditunjuk dalam ucapan di Gaza, memulakan intifadah. Intifadah ni maknanya kebangkitan. Maka bermulalah anak-anak muda Palestin menunggu di sudut-sudut jalan, di bangunan-bangunan, untuk membunuh orang-orang Zionis ini. Keadaan menjadi takut menyebabkan Zionis telah menggerakkan tenaga-tenaga dia, melatih wanita-wanita supaya pandai guna pisau juga. Dia panggil, kumpul, berlatih, menikah. Itu dilakukan oleh orang-orang Israel. Ajar wanita-wanita dia, kerana orang Palestin sekarang jangan harap kat dia, jangan kena sanksi dengan dia, kena suhuzon dengan dia, sebab setiap mereka ada pisau. Dan memang ternyata berapa ramai dah Israel telah dibunuh dengan pisau oleh pemuda-pemuda Palestin. Tapi setiap kali pemuda ini membunuh Zionis dengan pisau,
maka confirm pasti dia akan mati. Kenapa? Kerana tentera ramai sangat, bila bunuh seorang dia akan ditembak bertubi-tubi. Maknanya kalau dia buat, dia bunuh juga, Musa Palestin bunuh juga Israel, maknanya dia sanggup mati. Kerana bila dia membunuh, dia akan dibunuh. Begitulah keadaannya. Tetapi mereka melakukannya. Tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan. Setiap hari seorang perempuan yang namanya Isra, umur 28, dikepung oleh tentera, diminta supaya tanggalkan tudung, dan dia berkeras untuk tidak menanggalkannya. Lalu dia ditembak jatuh. Isra namanya. Mengikut laporan saya baca, setelah dia ditembak, ada lagi pisau dilancarkan ke kepalanya. Betapa manusia Israel tidak menganggap kita manusia, bahkan kita umpama binatang di sini. Dan seorang budak perempuan lagi ditembak oleh orang awam Israel. Mereka berkeliling, berkumpul, menembak bahu kiri dan kanan, menembak bahu kiri dan kanan, lalu jatuh. Dan mereka melihatnya, perempuan itu menggelupur sambil mereka bersorak-sorak kerana berjaya membunuh seorang budak perempuan. Itu di Al-Aqsa. Inilah peristiwa macam inilah yang menyebabkan Al-Qassam mengisytiharkan intifadah yang ketiga. Selepas intifadah, ramai lagi yang syahid, ratusan dalam sehari, sampai sekarang. Subhanallah, doa kita kepada Allah untuk mereka tidak pernah putus, insya-Allah, bismillah, sehingga kemenangan itu berada di pihak orang-orang yang beriman. 75 minit setakat itu saja, sehingga jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.